Assalamualaikum, saya Edi. Jangan lupa subscribe, like dan komen. 5 lokasi misteri dan bersejarah di Sabah. Yang pertama, Rumah Besar Kinarut. Rumah Besar Kinarut terletak di Jalan Baru Kota Kinabalu, Papar, Sabah. Kira-kira 20 km dari bandaraya Kota Kinabalu, Rumah Besar Kinarut menyimpan pelbagai cerita misteri. Ada penduduk mendakwa rumah besar yang ditemui secara tidak sengaja oleh Lembaga Kemajuan Perhutanan Sabah Safoda ketika kerja penerokan tanah untuk penanaman pokok akasia pada tahun 1990 itu dihuni oleh hantu tinggi. Bukan sekadar itu, kononnya ada yang mendakwa pernah melihat lembaga lalu dengan pantas dan seolah-olah terdengar suara Pontianak pada waktu malam. Penduduk menggelarkannya sebagai rumah Tuan Simon, merujuk kepada nama panggilan pemilik rumah besar itu di kalangan penduduk kampung yang pernah bekerja di situ. Ketika mula ditemui dan diketahui kewujudan dalam kawasan hutan hampir 30 tahun lalu, orang ramai mengaitkan sebagai rumah besar pertama dibina di Borneo Utara sekitar tahun 1910 hingga 1914. Walaupun kini hanya tinggal rangka, jelas ia seperti sebuah istana yang dibina dengan batu bata, jubin dan konkrit. Persoalannya, kenapa rumah besar itu dirobohkan sehingga kini masih menjadi misteri. Walaupun ada yang mengaitkannya akibat kejatuhan harga getah, tidak kurang juga menyatakan rumah itu dirobohkan kerana ia dibina secara rahsia. Tetapi dakwaan itu juga tidak dapat disahkan sehingga sekarang menjadi misteri. Kedua, Kampung Mosopiat, Penampang. Sebanyak 42 tengkorak tersusun rapi di dalam rumah kampung budaya Monsopiat di Penampang, menyimpan misteri tersendiri yang pasti mengundang perasaan ingin tahu pengunjung. Dianggarkan berusia lebih 300 tahun. Tengkorak tergantung di siling rumah itu dikaitkan dengan kisah pahlawan Kadazan, iaitu Monsopiat yang gagah dan digeruni dengan keberanian memenggal kepala musuhnya. Terletak di kampung Kuai Kadazon, 15 km dari bandaraya Kota Kinabalu. Ia menjadi bukti kewujudan amalan memburu kepala oleh masyarakat pribumi Sabah suatu ketika dahulu. Sebanyak 42 tengkorak yang disimpan dalam rumah khas dipanggil Pondok Tengkorak di kampung budaya itu dikatakan hasil buah tangan diperolehi Monsopiat ketika memerangi musuh dan penceroboh kampungnya, termasuk orang yang datang untuk mencabarnya. Selain sebagai koleksi bagi menunjukkan kehandalan dan kepahlawanan, semua tengkorak itu dikatakan menyimpan semangat dan memberi kesaktian atau kekuatan luar biasa kepada pemiliknya, selain pelindung keluarga serta keturunan, sehingga kini meskipun berusia ratusan tahun, semangat itu dipercayai masih wujud dan sesiapa yang ingin melihat perlu mematuhi pantang larang bagi mengelak kemarahan semangat itu. Cerita ketiga, Rumah Agam Agnes Kid. Rumah terletak di Jalan Istana, Sandakan. Suatu ketika dulu pernah didiami penulis Agnes Newton Kid yang menghasilkan karya Land Below the Wind pada tahun 1939 hingga memasyurkan Sabah di mata dunia. Agnes pernah menulis catatan pengalaman seram dilalui sepanjang tinggal di rumah itu. Antaranya, saya tidak percaya pada hantu, tetapi setiap hari saya melihat seorang wanita tinggi lampai mengucapkan selamat tinggal kepada suaminya, mengambil bayinya dan turun ke jalan seorang diri, berdiri di hujung jalan dan menoleh ke belakang. Pengalaman kedua yang diceritakan oleh Rosemary, isteri kepada G.L. Carson yang menetap di situ selama 12 tahun dari 1955 hingga 1967. Rosemary tinggal seorang diri ketika suaminya bertugas di Kota Kinabalu. Menurut Rosemary, dia terbangun pada waktu subuh dan terdengar pintu di bilik hujung rumah ditutup beberapa kali, diikuti bunyi orang berjalan menuju ke biliknya. Apabila membuka mata, Rosemary mendapati ada satu lembaga wanita berdiri di hujung katil sambil memerhati ke arahnya. Dia tidak mengetahui apa-apa yang berlaku kerana selepas itu dia pun pengsan.
Seorang pembantu rumah yang bekerja ketika Toms Bailey tinggal di situ pada tahun 1967 hingga 1968 pula terserempak dengan wanita berdiri di anak tangga. Banyak lagi catatan dipamerkan di satu sudut rumah itu yang menceritakan kejadian seram dialami penghuni rumah berkenaan. Kisah 4. Agop Batu Tulung. Kewujudan 125 keranda purba daripada kayu balak yang disusun bertingkat dalam gua di Agop Batu Tulung, Kinabatangan, masih misteri bagi masyarakat setempat. Kehadiran keranda daripada kayu belian dan merbau yang masih kukuh biarpun usianya dikatakan mencecah 400 hingga 900 tahun dalam gua di formasi Batu Kapur turut dikaitkan dengan suku kaum orang sungai yang menyimpan pelbagai misteri berkaitan alam. Agop dalam bahasa suku kaum sungai bermaksud gua, manakala tuluk ialah tempat tidur yang merujuk kepada tempat bersemadinya orang mati. Gua ini ditemui pada tahun 1984 dalam ekspedisi diketuai PB Tech pengurus ladang tembakau di Batu Putih, Kinabatangan. Penemuan ini membawa penyelidik dari Muzium Sarawak Barbara Harrison bersama Muzium Sabah untuk membuat kajian. Berdasarkan penyelidikan Harrison, gua itu adalah tempat perkuburan masyarakat lampau selepas sebahagian kawasan daratan digenangi air banjir. Ada beberapa versi menceritakan mengenai pemilik keranda dalam gua di formasi Batu Kapur yang mempunyai ketinggian 40 meter. Pendapat pertama menyatakan ia tapak perkuburan orang Cina yang pernah membuat penempatan di Kinabatangan. Manakala pendapat kedua mendakwa ia milik orang sungai kerana ada persamaan pada bentuk keranda berukir digunakan etnik itu ditemui di Agop Miasias di Ulu Kinabatangan. Dilaporkan pernah berlaku beberapa kejadian aneh termasuk pelajar perempuan dirasuk ketika mengikuti rombongan sekolah melawat keranda dalam gua itu. Cerita keempat. Kisah 5. Gua Madai. Gua Madai terletak dalam kawasan hutan simpan Madai Baturong. 13 km dari Pekan Kunak adalah lokasi penuaian sarang burung yang diwarisi masyarakat Idahan sejak beratus tahun. Di gua ini terdapat cerita misteri aneh dan mistik disampaikan dari mulut ke mulut masyarakat kampung. Antaranya terserempak wanita misteri berambut panjang dan berpakaian serba hitam di pintu gua. Selain kelibat kambing bertengek di atas batu. Diceritakan ada penjaga keselamatan di gua itu mendakwa pernah ternampak kambing berlari-lari dalam gua sebelum hilang tanpa meninggalkan apa-apa kesan atau jejak. Apa yang menimbulkan misteri dari mana datangnya kambing dalam gua memandangkan tiada penduduk berhampiran memelihara ternakan itu. Di pintu gua pula, kalau bernasib baik, boleh ternampak perempuan berambut panjang, berpakaian serba hitam, duduk di atas batu. Namun selepas mengalihkan pandangan dan menoleh semula ke arahnya, ia akan hilang. Masyarakat Idahan percaya gua itu ada penunggu dan dihuni makhluk gaib. Selain mempercayainya, ia adalah penjaga burung layang-layang yang datang bersarang di gua berkenaan. Di dalam gua kewujudan dua bongkah batu besar menyerupai kerusi dan meja turut menguatkan kepercayaan mengenai kehadiran makhluk gaib dengan andaian batuan itu adalah perabot kediaman mereka. Cerita misteri dan seram sampai di sini saja. Ada salah dan silap, saya minta maaf. Ada terkasar bahasa, saya minta maaf. Assalamualaikum.